Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung berkenaan perbincangan kitab fiqh, doa dan zikir pada muka surat 61. Pada muka surat 61. Yang mana perbincangan ini masih lagi berkaitan dengan kelebihan zikir. Cuma ni dalam poin yang ketujuh ni dinyatakan dalam bab yang ketujuh ni lah. Mana dalil-dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan zikir, tapi dalil ni dalam pelbagai bentuk lah, dalam bentuk yang berbeza-beza. Tetapi semua itu menyatakan tentang kelebihan zikir, tapi dalam bentuk yang berbeza, mana laras bahasa yang berbeza. Kita sambung pada malam ni muka surat 61 itu. Bahkan Al-Quran yang mulia seluruhnya adalah kitab zikir. Dan kalau Imam Suyuti dia sebut dengan jelaslah dalam kitab Al-Itqan tu, dia kata tidak ada mana-mana lafaz zikir yang boleh menandingi lafaz Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zikir sebagai inti Al-Quran, ruh Al-Quran, hakikat Al-Quran, dan puncak, yakni tujuan yang tertinggi, kemuncaklah ataupun maksud yang paling tinggilah adalah zikir. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun, yang ini sebuah kitab, mana Al-Quran, yang kami turunkan kepadamu. Mubarakun, mana yang diberkati ataupun penuh berkat. Liyadabbaru ayatih, supaya mereka bertadabbur ayat-ayatnya, yakni merenungi maksud ayat-ayatnya. Dan untuk zikir orang-orang yang berakal, sebagai peringatan kepada orang-orang yang berakal. Zikir di sini maknanya sebagai peringatan, mana orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdik, banyak sebagai sumber inspirasilah Al-Quran dan kematian seterusnya di alam akhirat itu. Juga firman Allah, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalik, sesungguhnya pada kis itu, ladzikra, benar-benar merupakan zikir, yakni peringatan liman kana lahu qalb, bagi sesiapa yang memiliki hati, aw alqa as-sam' wa huwa syahid, atau seseorang yang mendengar, memasang telinga, memasang pendengar, ya, makna mendengar, tahu maklumat, wa huwa syahid, sedangkan dia menjadi saksi. Syahid ni maknanya orang yang menyaksikan. Cuma yang kita nak daripada ayat ni tu la zikra tu, zikr. Allah juga berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Aqwam ni boleh juga kita terjemah jalan yang lebih lurus dan cemerlang. Wa yubashshirul mu'minin, dan Al-Quran memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina ya'maluna as-salihat, mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang salih. Annalahum, bahwasanya untuk mereka ajran kabira, ganjaran pahala yang sangat besar. Allah juga berfirman, fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, berilah peringatan
dengan Al-Quran. Dia tertinggal, terjemah itu kena tambah. Berilah peringatan dengan Al-Quran bagi sesiapa yang takut kepada ancaman. Itu dia tertinggal terjemah itu. Berilah peringatan dengan Al-Quran bagi sesiapa yang takut kepada ancaman. Ayat-ayat yang seperti ini, yang makna seperti ini sangat banyak dalam Al-Quran. Ini dia kemukakan beberapa contoh saja. Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kitabnya Al-Quran yang mulia ini sebagai zikr, seperti mana firman Allah, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Ini adalah zikr penuh berkat. Zikr itu maknanya Al-Quran. Maknanya Quran ini salah satu nama Qurannya Az-Zikr. Ini adalah zikr, yakni Al-Quran yang penuh berkat, yang kami turunkan. Apakah kamu mengingkarinya? Seterusnya dalam surah An-Nahl ayat 44 Allah berfirman, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan zikir kepadamu, yakni Al-Quran, untuk engkau jelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka berfikir. Dan juga firman Allah, dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Dan demikianlah kami membacakannya, yakni kisah Nabi Isa tu kepadamu wahai Muhammad, daripada ayat-ayat dan zikir yang bijaksana. Zikir ini mana Al-Quran. Seterusnya, awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. Apakah kamu heran? Apakah kamu rasa pelik bahawa datang kepada kamu zikr dari Tuhan kamu melalui seorang lelaki? Itu dia tertinggal lagi terjemahan itu. Tambahlah, melalui seorang lelaki. Lelaki ni makna lelaki yang kamu kenal, Nabi lah maksudnya. Agar menjadi peringatan bagi kamu. Tadi kena tambah, dari Rabb kamu melalui seorang lelaki, min rajulin minkum. Dia tertinggal terjemah itu. Dia tertinggal agar menjadi peringatan bagimu dan agar kamu bertakwa dan mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Seterusnya, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Seterusnya, sad wal qur'ani dzidzikr. Sad, wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah saja yang mengetahui apa maksud sad itu. Dan demi Al-Quran, dzidzikr, yang mempunyai peringatan. Az-zikr tu yang maknanya peringatan. Seterusnya, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap zikr, yakni Al-Quran, ketika datang kepada mereka, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang ataupun yang tidak berlaku kepadanya kebatilan, sama ada dari hadapan atau dari arah belakang. Makna dari sudut mana pun Quran ini tak ada kebatilan, sentiasa benar Al-Quran ini, yang diturunkan dari Tuhan ataupun dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi ayat-ayat yang semakna ini sangat banyak dalam Al-Quran. Sufyan Ats-Tsauri ni tokoh tabi'in tabi'in, ni tokoh tabi'in tabi'in. Dia ni Sufyan Ats-Tsauri ni dia tokoh tabi'in tabi'in. Tahun berapa tak ingat dia ni. Tokoh tabi'in tabi'in. 99 tak gitulah, 99 Hijrah tak silap, boleh cek semula lah. Dan dia ni seorang faqih di Iraq. Kalau di Basrah tu memang dia hebat lah, terkenal. Tak ada orang tak kenal kalau sebut di Iraq Sufyan Ats-Tsauri. Dia ni tokoh fiqh yang sangat hebat. Tahun 99 Hijrah. Dia lahir tahun 99 Hijrah. Dia kata mana? Sufyan Ats-Tsauri ni,
Jadi Sufyan Ats-Tsauri berkata, tak bunyi. Okay. Sufyan Ats-Tsauri berkata, rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, dia kata kami mendengar bahawa membaca Al-Quran adalah zikir paling utama jikalau diamalkan. Tak ada boleh melebihi Al-Quran. Sebab itulah para ulama kita ni ana ingat hak jelasnya Imam Suyuti lah. Sebab kita Al-Itqan dulu nak mengajar kita tu di Darul Kautsar. Dia teringat kata-kata dia kata tak ada boleh melebihi Al-Quran. Jadi kalau kita nak baca zikir-zikir Nabi ajar itu tambahan. Asasnya Al-Quran. Sebab Nabi sendiri pun gitu. Nabi sendiri baca Quran lebih daripada zikir dia ajar tu. Malam kalau tahajud, kenapa panjang tahajud Nabi tu, salat tahajud tu sebab baca Quran. Begitu jadi jangan tersilap. Mana zikir Nabi ajar tu walaupun lebih, tapi janganlah kita siapa melebihkan, siapa kurang Al-Quran itu. Itu tak tepat. Sebab Nabi sendiri pun tidak buat begitu. Itu sebagai tambahan. Bahkan zikir-zikir doa Nabi ajar dia menguatkan Quran yang kita baca tu. At-Tabari, Imam At-Tabari menyebutkan pula dengan sanadnya sampai kepada Aun bin Abdullah. Kata Aun bin Abdullah, kami datang kepada Ummu Darda. Ni tokoh sahabiah ni. Tokoh sahabiah. Ingat tak cerita dia ni, Abu Darda tu kan? Dia ni Ummu Darda. Cerita jual kebun dengan sepohong kurma, ingat tak cerita dia? Ni. Pelik dia ni. Panjanglah cerita dia. Kalau cerita ni habis masa je. Dia ni rekah ceritanya dia pernah tukar satu kebun. Setengah ulama kata 900 pohon ada, dia tukar dengan satu pokok kurma. Sebab apa? Sebab ada kepentingan untuk anak yatim, tanah tu. Bila dia sanggup jual gitu, Nabi kata Abu Darda lah yang mempunyai kebun yang luas di dalam syurga. Tu riwayat sahih. Bila tahu kepada Ummu Darda tak tahu, dia tak bicara dulu nak jual, nak tukar sepohong kurma dengan sekebun kurma. Ummu Darda ada dalam kebun tu. Dia kata, keluarlah wahai Ummu Darda, aku telah tukar kebun ini dengan sepohong kurma. Dia poyaklah sebab dia gini, untuk ada kepentingan yang sebut secara yang gitu. Jadi Nabi puji dia. Jadi Ummu Darda ni dia kata, alangkah untungnya dia kata perniaga umum. Jadi bini dengan lelaki ni sama naik nak ke syurga. Tidak kalau kita Allah bodoh lah tu lelaki aku. Mungkin kita kata gitu dah nak yang tukar sekebun kurma dengan sepohong. Rupanya dia tak nampak sekebun tu, dia nampaknya Nabi tu. Dia ada cerita itulah macam mana sebut ringkas gitu. Tapi Ummu Darda ni dia boleh terima, bahkan dia puji pula tu lelaki dia, cerdik tu lelaki aku. Bukan sindir tu, dia sebut ikhlas tu. Siapa dia kata alangkah untungnya perniagaan Abu Darda itu. Dan cerita dia ni disebut oleh ulama sebagai salah satu contoh suami isteri yang mempunyai semangat agama yang sama. Susah juga kalau tak sama tu. Tu ini satu kelebihan. Dan riwayat tu termasuk dalam manaqib Abu Darda dan Ummu Darda. Cerita dia. Cuba tengok dia ni. Ni tokoh ni. Bahkan dia ni kalau kita baca tentang contoh keluarga misali di kalangan sahabat, mesti sebut cerita dia. Banyak cerita dia. Ni. Misalnya di sini. Jadi kata Aun bin Abdullah, dia kata pernah kami datang, bukan dia seorang lah, beberapa orang datang kepada Ummu Darda untuk bercakap-cakap tentang satu perkara. Kerana ubah sikit terjemah berdasar pada teks Arab. Untuk bercakap-cakap tentang satu perkara. Kemudian aku kata, ni kata Aun lah, wahai Ummu Darda, barangkali kedatangan kami ni membuatkan engkau bosan. Sebab dia ni sangat jaga waktu. Kalau kita kena banding dengan dia. Bila Aun kata gitu, bahawa kedatangan kami ni barangkali menyebabkan kau jadi bosan lah, jadi jemu. Dia apa kata? Betul dia tu. Betul, kamu telah membosankan aku. Parut dia, demi Allah, sesungguhnya aku ni kalau buat apa-apa, aku nak urus supaya ia menjadi ibadat. Maknanya kalau nak kecek dengan aku, kena pastikan benda tu ada manfaat. Nak buat kursi gitu dia tak sih. Itu maksud dia jadi sini.
Namun aku tidak mendapati sesuatu yang lebih memuaskan jiwaku daripada majlis zikir. Majlis zikir ni makna perbincangan yang bermanfaat, perbincangan tentang Quran atau hadis. Hak tu aku suka benar. Ibadat yang tinggi maksudnya. Zikir tu banyak ibadat ni, tapi ibadat dalam tu halqah zikir, baca Quran, bicara tentang Quran, tafsir Quran, tadabbur Quran, bicara tentang ilmu agama. Hak tu lebih aku suka lagi. Kemudian maknanya bagi dia percakapan ini mana tidak banyak manfaat. Dia pun terus bangun, dia masuk dalam bilik dia, tak tubik-tubik. Dan dia kata pada seorang lelaki-lelaki, dia kata, bacalah firman Allah dalam suratul Qasas. Kena jadikan ayat ini sebagai peringatan dalam hidup kita. Apa dia? Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Sesungguhnya kami telah sambungkan untuk mereka perkataan, mudah-mudahan mereka berzikir. Ni boleh cakap. Orang bercakap, kita bercakap. Boleh berlaku soal jawab. Maknanya kemudahan lidah yang Allah beri untuk bercakap tu, gunakanlah untuk berzikir. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Mudah-mudahan kamu guna lidah tu untuk berzikir. Jangan duduk buah saja. Seolah-olah begitu. Semoga Allah merahmati Ummud Darda. Semoga Allah merahmati salafus salih seluruhnya. Bagaimana mereka telah menjaga waktu-waktu mereka dan umur-umur mereka, di mana mereka menyibukkan umur mereka dengan zikrullah serta sesuatu perbuatan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Dan Ummud Darda rahimahullah, rahimahalah tu, Ummud Darda tu isteri dia tu, rahimahullah, tidak ragu-ragu bila ditanya, mungkin kedatangan kami membosankan engkau? Tak ragu-ragu dia jawab. Tu dia jawab, benar, kamu telah membuatkan aku bosan, demi Allah. Jadi dialah orang panggil sosok yang sentiasa menjaga waktunya dengan penuh semangat. Al-harisah, antusias. Itu mana al-harisah, maknanya dengan penuh semangat untuk menyempurnakan agamanya dan melengkapkannya. Demi Allah, alangkah indahnya kalimah-kalimah yang benar, yang jujur, jiwa-jiwa yang suci, iman-iman yang boleh memberi pengaruh dalam kehidupan, dan kebaikan yang mengalir deras. Hanya Allah satu-satunya pemberi pertolongan, dan cukuplah Dia bagi kita sebagai pelindung. Baik, seterusnya kita pergi sebab kita ni 2 jilid ni. Terus kita pergi perkara 8 tu. Celaan zammul ghaflah an zikrillah. Celaan orang yang tidak berzikir. Itu terjemahan mafhumnya. Celaan kepada orang yang tidak berzikir. Tuan terjemah gitu. Dasar pada zammul zammul ghaflah an zikrillah. Celaan terhadap orang yang tidak berzikir. Sebab kalau kita perhati dalam Quran, adalah hadis, ghaflah ni, kalimah ghaflah ni, dia banyak dipakai kepada orang yang lalai, orang yang tidak berzikir, tak ingat Tuhan. Sama ada tak baca Quran. Kadang-kadang setengah orang tak baca Quran pun ingat Tuhan. Ingat tengok kejadian alam ni. Tak ada kepada seorang itu benda-benda gitu. Itu dia panggil al-ghaflah. Dan orang itu dia panggil al-ghafilin, minal ghafilin. Ni kita nak bincang pula dalil-dalil daripada Quran, celaan Allah terhadap orang yang tidak ingat kepada Dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan berzikir kepadanya dalam Al-Quran yang mulia, memotivasi dan mendorong kepadanya sebagaimana tertera dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Maka di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan pula agar tidak terjerumus pada apa yang menjadi lawan kepada zikir, iaitu lalai dan tidak berzikir. Lalai daripada berzikir, mana tak berzikir. Makna ayat Quran ni banyak yang menyebut kata targhib. Targhib mana galakkan, motivasi supaya berzikir. Dan dalam sudut yang lain, banyak juga ayat Quran yang sebut tarhib, menakutkan, mencela orang-orang yang tidak berzikir. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik, di sini dia kemukakan beberapa contoh lah. Kerana pada hakikatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna kecuali dengan melepaskan diri daripada kelalaian serta menjauh darinya. Maknanya bila kita zikir kepada Allah, dia kena usaha juga supaya kita tidak lalai. Zikir, tak apalah, lepas ni kita akan bincanglah zikir-zikir ni tidak semesti berlafaz. Tidak semesti berlafaz zikir ni. Ingat kepada Allah. Tu semua tu zikrullah.
Tidak semestinya zikir kita subhanallah, tidak semestinya begitu, salah satu saja. Jadi salah satu makna zikir adalah mengelakkan diri daripada lalai, daripada ingat pada Allah itu. Tu yang dimaksudkan di sini. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan kedua perkara ini, yakni galakkan supaya berzikir dan celaan terhadap orang yang tidak berzikir dalam satu ayat dari Al-Quran yang mulia, yakni perintah berzikir dan sekaligus larangan orang yang tidak berzikir. Dan itu terdapat pada firman-Nya di akhir suratul A'raf. Misalnya di sini, ini salah satu contoh. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Berzikirlah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan perlahan tanpa mengeraskan suara di pagi dan petang, dan janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Mana berzikir itu dengan suara yang perlahan, jangan kuat. Ni siapa guna speaker berzikir, no, lepas subuh tu kat sejam, no, tak kena tu. Baca Quran masjid apa durah gitu. Lepas tu keluar kritik, tengok jenis popok lala no. Tak kena gitu. Jangan ikut perasaan ibadat ni. Kena tengok orang panggil sunnah tu macam mana. Kalau tidak kan jadi tak comel lah. Tu. Siapa ada yang jumpa anak tu, anak sebut tu. Kita ni tak apa, biarlah. No, dia nak baca durah terbaik ayat masalah. Dia ada lah orang Islam kita juga. Dia kata, ustaz saya ni Hijashi ustaz, kadang-kadang kita lepas subuh ni kita nak tidur, muka malam tak tidur dah. Lepas tu dia pun ada cucu tak silap. Jadi kecil lah, anak kecil. Darah pula dia kata baca Quran lepas subuh tu. Orang lain klik belakang ada lah jenis rajin tu. Rajin pada situ. Benda-benda gitu. Kita kata ni orang Islam apa tak boleh dengar Quran. Tu orang panggil ikut perasaan. Ikut perasaan. Jadi kena berhati-hatilah. Yalah, hak ni tidak khusus lepas subuh. Maksud dia ni maknanya setengah-setengah ulama kata tak boleh derah tu takut timbul riak, syaitan boleh guna pula untuk merosakkan dia punya niat kita tu, banyak perkara lah. Lepas tu zikir-zikir ni salah satu ciri zikir tidak mengganggu orang lain. Akan disebutlah dalam kitab ni. Itu hikmah dia. Sebab tu sahabat Nabi, bila ada sahabat Nabi saya Umar kuat, Nabi kata perlahan sikit, Tuhan dia tidak tuli. Lepas tu saya nak bakar ni selub dah, kuat sikit. Mana nak sederhana. Jadi sederhana tu setara mana? Tu tengok keadaan. Ni guna speaker tu dah. Tu bagi anak lah. Tak berapa tepat lah. Maksud firman Allah ni pada ayat ni, janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai, iaitu termasuk mereka yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa diri mereka sendiri. Sebab kita ni kalau kita ingat pada Allah, Allah ingat pada kita. Ingat Allah, Allah ingat pada kita ni maknanya Allah akan selubungi rahmat dia kepada kita. Itu makna ingat. Itu satu. Yang kedua, Allah ingat kepada kita dengan sebab kita banyak zikir kepada Allah, mana kita akan dapat hifzullah, kita akan dapat penjagaan dari sisi Allah. Itu maksud dia. Tak bila Allah jaga ni tentu selamat dah kita. Nak banding dengan orang lain jaga. Sesungguhnya mereka itu telah terhalang dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, berpaling dari semua kebahagiaan serta keberuntungan dalam berzikir serta menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka justru menyambut semua perkara yang mana kesengsaraan dan kekecewaan akan meliputnya tak kala menyibukkan diri dengannya. Pada ayat ini terdapat perintah berzikir dan konsisten dalam berzikir, dan peringatan sekaligusnya supaya jangan lalai daripada memperingati Allah. Jangan jadi orang-orang yang lalai. Itu maksud dia. Jadi kena ingatlah, ini sebagai peringatan untuk saya sendiri dan kita semua. Mana kita kena biar banyak ingat Tuhan dalam konteks yang betul. Dalam konteks yang betul. Bahkan akhir-akhir kita akan bincang, kita tolong orang tu zikir juga. Zikir tu tolong orang. Lepas tu setiap kali nak buat sesuatu, walaupun perbuatan biasa, kita mulakan dengan bismillah. Maknanya jadi zikir perbuatan kita. Orang bila nak buat sesuatu baca bismillah, insya-Allah lah kira-kiranya ni metod agama. Pendekatan yang digunakan agama orang tu
Kalau lalai pun tidaklah siapa mereka buat maksiat, buat mungkar. Kalau lalai pun. Itu kebaikan dia. Jadi kelalaian adalah penyakit yang berbahaya. Dalam konteks agama, lalai ni yang tidak ingat kepada Allah di kategori sebagai illat, penyakit. Itu dikira sebagai illat, penyakit. Jika yang menimpa manusia dan bertunjang menjadi akar yang masuklah ke dalam, kita. Jadi kalau lalai kepada Allah ni sudah menguasai manusia sehingga sudah bertunjang, kita kata, membumi dalam diri manusia, nescaya orang itu tidak akan menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, tidak menyibukkan diri zikir kepada Allah, dan tidak menyibukkan diri untuk beribadat kepada Allah. Itu kesan daripada orang yang kurang ingat tu. Kalau sahabat, cuma dalam kitab tu dia tak sebut, dia kata para sahabat ni antara fikrah sahabat, sesiapa yang banyak, sesiapa yang terlalu berfikir tentang manusia, ingat ke orang tu, ingat ke orang ni, dia akan lupa, dia akan sedikit ingat kepada Allah. Kita ingat kepada manusia ni dengan kadar yang patut sudahlah. Biar banyak ingat kepada Allah. Maksud dianya ingat kepada manusia ni maknanya hal dunia saja dia ingat. Setengah orang tu pakai oksigen dia duk ingat ke dunia lagi. Tu beratlah. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Bahkan dia akan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang melalaikan dan menjauhkan dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia melakukan sesuatu amalan ketaatan dan ibadah, maka sesungguhnya dia akan mengerjakan dalam bentuk yang buruk, dalam keadaan yang tidak layak dengan seorang yang beriman. Maka amal-amalnya kosong daripada khusyuk, khudu', taubat, ketenangan, rasa takut, jujur dan ikhlas. Hal ni tak ada pada diri dia. Kalau ada pun dalam kadar yang terlalu kecil. Itu kesan dia. Sebab itulah, kalau kita perhatikan dalam bab solat, anda sebut dalam bab solat, kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis, Nabi tekankan bila kita nak solat ni, kita kena jaga banyak perkara sebelum solat. Sebab keberadaan kita sebelum kita solat tu, dia membantu untuk kita khusyuk dalam solat. Keadaan kita sebelum tu. Sebab tu Hafiz Ibn Hajar dia senaraikan 25 perkara berdasar pada pengamatan dia, itu berdasar pada hadis, yang perlu kita beri perhatian 25 perkara sebelum kita solat. 25 perkara. Memanglah anda dulu ingat lagi siapa kali ni. Ni mula-mula kita ngaji untuk guru kita, Maulana. Dia kata kalau kita perhatikan hadis, penekanan Nabi orang panggil zikir. Mana yang Nabi tekankan? Zikir sebelum solat dengan zikir selepas solat. Zikir sebelum solat tu lebih besar lagi. Siapa disenaraikan oleh Hafiz Ibn Hajar 25 perkara kena ambil perhatian. Tapi zikir selepas solat ringkas ya. Siapa ada setengah sahabat kata Nabi ni kadang-kadang dia berzikir astagfirullah tu dia kecek sahabat. Kalau ada orang reka-reka gitu, ya kita ni jadi panjang sebab kita gabung limon najis jadi panjang. Sahabat ni tidak, Nabi tidak buat gitu. Tapi sebelum semaya dia jaga sehingga ambil wuduk tidak dibenarkan bercakap. Mana kalau turun daripada rumah tu jangan melencong ke lain. Kalau turun ke rumah nak pergi masjid tu belah-belah nak orang lain, tak sama pahala dengan turun daripada rumah bulak gate nak mari semai. Dia tak sama pahala. Tu semua tu kita dapat tidak dalam hadis. Kau tu kena jaga. Lepas tu bila mari masjid tu terus duduk dalam sah, berzikir, semaya, tahiyatul masjid. Kena buat tu. Jadi kalau kita boleh letak posisi kita dekat dalam tu, barulah kita akad takbiran semaya. Kita moga sebelum tu kita ingat dah Tuhan. Ni dalam sah gora lagi. Tu wadah nak buat tu. Tu jadi kemak juga tu email paling ni masa nak maya ni. Sebelum maya. Betul sah dia tu. Tak senok kau tu. Nyegor lagi rasa. Kita kelih pun yang tak erti dia tu wadah. Kita kelih dia. Gitu kata. Nak mai duduk dalam sah gora lagi. Tak kena benar tu. Kalau lagu tu maya ada nak fokus payah. Sebab itulah kita sebelum solat tu kena ingat Tuhan. Baca Quran tu. Ikutlah. Gitu maksudnya. Sebab apa? Kalau seorang tu tidak berusaha untuk khusyuk dalam sembahyang, tidak berusaha untuk khusyuk dalam sembahyang, dalam Quran tu wailul lil musalli, celaka tu orang sembahyang, alladzina hum an salatihim fi salatihim sahun tu. Orang yang lupa dalam sembahyang, tak lala.
Maknanya kena ada usaha. Jadi benda-benda gitu sebenarnya kena beri perhatian lah. Kalau tidak kat semaya kita ni nampak serupa dengan orang lain tapi pahalanya nipis siap kita kata. Tak banyak. Apa? Sebab kita tak jaga. Setengah tu bukan tak tahu. Tu orang panggil lalang. Sebab tu setengah ulama dia kata kelalaian yang berlaku kepada orang jahil, dia jadi lelaki jahil dengan orang yang lala tapi dia alim, dia tak sama. Ni Ibn Ruslan sebut ni, dia bukan hadis tapi dia ayatnya berat. Dia kata al-alimu lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim tapi dia lala, tak buat hak dia tahu tu. Dia diazab dalam neraka lebih dulu pada orang sembah berhala. Dia geras lajuk, dia kata gitu. Lafaz tu bukan daripada hadis. Tapi ada hadis sebut mana gitu. Mana masuk neraka juga. Tapi tidaklah kata mana lebih dulu pada sembah berhala. Dia sebut tu. Ulama kata ini sebagai peringatan keras kepada orang yang lala, alim tapi tak ikut hak dia, ilmu dia tu. Kalau kelalaian itu berlaku pada orang jahil, berat juga, tapi tidak seberat kelalaian berlaku pada orang yang ada pengetahuan itu. Itu kena beri peringatan lah kepada diri kita sendiri. Kita peringat diri kita dulu. Baik, seterusnya. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan terhadap hal itu. Banyak tepatlah kalau kita perhati dalam Quran yang mulia ni, Allah cela orang yang jara-jara yang ingat Tuhan, menjelaskan keburukan akibat orang yang sentiasa lalai ni, dan bahawa ia termasuk sifat orang kafir. Tu sifat orang kafir sebenarnya, serta sifat orang munafik yang mana mereka ni berpaling daripada Allah. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sesungguhnya kami telah campakkan ke dalam neraka Jahannam kebanyakan makhluk jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi nya tak guna untuk memahami dalam kehidupan, menyebabkan jadi lala. Mereka memiliki mata namun tidak guna untuk melihat pada perkara yang sepatutnya, dan mereka memiliki telinga tapi tidak menggunakan untuk mendengar yang sepatutnya. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan. Mereka itulah yang dipanggil al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Dan Allah juga berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ni parut lagi. Sesungguhnya mereka yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Ni maksudnya orang yang lala ni. Kalau kita baca tengok dalam tafsir, orang tak ada harapan, maknanya tak ada ingat tu nak jumpa dengan Tuhan. Sama ada orang kafir ataupun orang Islam lala. Tu maksud ayat ni sebenarnya. Kalau tengok dalam tafsir, dia tafsir ni ada tafsir yang mudah, tafsir ringkas, Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran. Dia hurah ringkas, tapi kita boleh faham selalu. Untuk tadabbur makna, kadang-kadang dia hurah sepanjang ayat Quran juga, cuma dia permudahkan. Tu Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran. Nama kitab tu. Ni ana rasanya ada tak? Ada ke? Rasanya ada terjemahan Indonesia lah. Sejilid ya. Ana ada tu dengan Arab tu, dah bahasa pun mudah faham. Mudah faham. Tidak kata bahasa sastra tu, biasa bahasa. Tu. Jadi maknanya apa ni? Orang yang mereka yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami, kata Allah. Waradu bil hayatid, tapi suka puas hati dengan kehidupan dunia. Dan hati pun tenang. Rasa tenang dengan dunia ni. Cukup tu, orang panggil cukup sekotak tu. Tak ingat Tuhan. Suka dengan dunia, tenang dengan dunia. Ni cukup sekotak ni. Tu. Dan mereka lala dari ayat-ayat kami. Buyah tu pula. Mereka itulah tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Tempat kembali mereka itu adalah an-nar, neraka. Bima kanu yaksibu,
Masuk neraka tu dengan sebab perbuatan mereka tu lah. Jadi rupanya tak ingat pada Allah ni salah satu penyebab manusia dihumban dalam neraka. Kena berhati-hati. Ayat Quran ni dia bukan main-main. Tidak kata ni gorang ni. Nah, ada. Ayat Quran bukan sepuluh kita. Ni tidak gorang ayat ni. Serius ni. Ya. Baik, seterusnya, ya'maluna zahiran minal hayatid dunya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui, ya'lamuna, mana mereka mengetahui zahiran minal hayat, maknanya sesuatu yang nampak, yang terang. Hak kita nampak kehidupan dunia, hak nyata ni, hak tu mereka tahu. Jelas benar, panam benar kalau bak nego reti benar, bak cari makan reti benar bak dunia ni. Kalau kecek bak dunia tadi dia belaka. Tapi anil akhirah hum ghafil. Tapi kalau berkait dengan akhirat tak tahu gapo. Lala tak ingat tu. Tapi bak dunia, kalau bak cara nak dapat pitih ah, demai bi kahang. No. Bak dunia. Tapi kalau bak agama, bak akhirat, ghafilun, tak ingat. Tak telitah, tak ada idea bak agama. Tu berat juga tu. Sebab itulah banyak dalam kitab kita jumpa, khusus kitab Tazkiyatun Nafs. Kalau kita ni nak betul-betul nak kebaikan dalam agama, ada haris, ada keinginan yang tinggi untuk dapat kebaikan dalam agama, tahu sikit amal selalu, Allah akan buka jalan kepada kita. Walaupun kita tidak alim pun, Allah akan buka jalan kepada kita. Hak molek-molek, benda hak tak molek kita jadi tak buat. Tu orang panggil seseorang yang sudah dapat hifzullah. Biasa dia bukan alim pun. Orang tak anggap ustaz baru biasa. Ide. Tapi tak buat benda salah, benda hak lalai, benda hak sesat jauh sekali. Kadang-kadang teroyak saya tak berani sana. Bahasa pelik, tak serupa kita mengaji. Pada dia nak apa dia? Kata bagus. Kata mudah-mudahan mocik ni sudah dapat hifzullah. Dia sebut gitu. Tak berani. Jadi tanya semua, kalau ada sabuk gitu, kakak telefon. Tapi bagus ni. Dia pun minta maaf sah. Nak tanya orang lain bahasa itu enggak telah duduk ngaji. Tapi bagus lah. Ada beberapa orang ini gitu. Kadang-kadang manusia ni Allah nak beri kebaikan lagu tu. Ya, tu dok kata ikut jopo timbuk lah kedek. Jadi kita kena ingat tu kan. Perumpamaan orang yang lalai dari berzikir kepada Allah seperti mayat. Mayit tu mana mayat? Indonesia ni mayat ni dia guna kalimah asal bahasa Arab, mayyit. Tu asal bahasa Arab. Mayat tu bahasa Melayu dah tu. Asal dia mayyit. Tu asalnya. Tu. Perumpamaan orang yang lalai dari berzikir pada ni supaya mati dah. Nampak je gerak tu pun mati tu. Sudah disebutkan terdahulu, sebelum ni kita bincang dah, sebut dah bahawa zikir adalah kehidupan hati secara hakikat. Maknanya kalau tak ada zikir, hati tu mati, walaupun tua pun aktif lagi pun. Tidak ada kehidupan bagi hati tanpa zikrullah. Kebutuhan, yakni keperluan hati terhadap zikir lebih besar daripada keperluan ikan kepada air. Hati yang berzikir adalah hati yang hidup, sedangkan hati yang lalai adalah hati yang mati. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari, satu hadis yang diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuruh mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya sama seperti, maknanya perbezaannya adalah seperti perbezaan hidup dan mati. Tak sama hidup dan mati. Tak sama. Jauh tu beza tu. Jauh benar tu. Supaya hitam dengan putih beza. Dalam lafaz Muslim, dalam riwayat hadis lebih kurang juga, cuma lafaz Muslim tadi kita sebut dah, hadis ni sebenarnya ada dalam Bukhari Muslim. Cuma dalam kalau lafaz Muslim ada sedikit perbezaan. Itu biasa berlaku gitu dalam hadis. Tapi orang panggil muttafaq alaih juga. Orang panggil muttafaq alaih juga. Tapi kadang-kadang ada lafaz Muslim gini, tapi disebut muttafaq alaih dari sudut status dia tu lah. Sahih, muttafaq alaih ni sahih tinggi lah, menepati syarat Bukhari dan juga Muslim. Misalnya dalam lafaz Muslim,
adalah sedikit berbeza. Mathalul bait, tadi sebut mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang terdapat zikir pada Allah dalam, maknanya rumah yang mana penghuni itu berzikir kepada Allah nak dibandingkan rumah yang mana penghuni dia tidak berzikir kepada Allah, perbandingannya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Tu. Dalam perumpamaan ini, pada perumpamaan ini sama seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Imam Syaukani kata, kedudukan orang berzikir sangatlah agung, keutamaannya sangat terpuji. Apa yang terjadi darinya berupa zikir kepada Allah Azza wa Jal dalam kehidupan zat maupun ruh, maka sebesar itu pula cahaya yang meliputinya serta apa yang sampai padanya dari pahala. Sebagaimana orang yang meninggalkan zikir meski dalam kehidupan zat, maka dia tidaklah diperhitungkan, bahkan dia mirip dengan orang yang telah mati. Makna tidak diperhitung. Kalau bahasa Kelantan jenis orang tak masuk buk lah, Tuhan tak kira, tak termasuk senara, mana Tuhan tak peduli pada dia, Allah tak kira, Allah tak peduli pada dia. Maknanya dalam hal ni jelas sebut poin paling besarnya, orang yang tidak berzikir ni, orang itu sudah tidak dipedulikan oleh Allah. Berat tak? Bahkan hak ni tidak dipedulikan. Kalau dunia, Allah biar dia hidup dengan akal dia saja. Allah biar dia hidup dengan akal dia. Gak akal kita ni terbatas. Cerdik tahu mana pun, kalau tidak dicampur dengan wahyu, dia jadi sesat manusia. Sedar ayat cerdik tahu mana. Tu. Lepas hari akhirat pula, kita akan datang, kita jumpa. Makna orang yang lala sampai mati pun dah lala lagi, hari akhirat dia Tuhan tak peduli, Tuhan tak lihat pada. Dalam riwayat sebut Tuhan bukan sekadar tak peduli, Tuhan tak tengok muka dia. Kalau kita pergi mahal orang tak kelih muka, kita bersalah pun tak jawab. Nak bapak buka pintu pun air senyap. Lepas tu kalau kita pun tengok ada dahai. So klik cepat tu mana? Tak kelih ke muka, tak gidah, hamba tak gidah tu kalau rumah ni. Tak kelih pukul tu, tak kecil. Apa duduk dapur senyap. Ya tak nak klik ayat. Contoh saja tu. Cuba bayangkanlah kita pergi mahal orang, tu mahal orang. Tidaklah kata jadi sesak nafas pun kita, orang tak kelih kita dah. Boleh klik mahal kita, boleh pergi mahal lain, tapi di hari akhirat nak gimana? Tuhan tak kelih. Malaikat sekeliling dari dijaga, takut dia lah lain. Daripada kubur lagi diarahkan malaikat. Malaikat penuh tu mengarah ke kena pergi satu lorong ni, pergi satu tempat. Tak boleh lari ke mana-mana. Penuh malaikat dijaga, malaikat lebih ramai pada manusia. Mana kita diseret, dihambatlah kita kata supaya pergi ke satu tempat yang namanya mahsyar. Tiba-tiba sampai situ Tuhan tak kelih pun. Jadi ulama sebut Tuhan tidak lihat pada muka seseorang pada hari akhirat, mana Allah tidak bagi rahmat pada. Dan itu tanda orang itu akan diazab sebelum dalam neraka lagi kena azab dah dalam kubur kena azab dah. Pada mahsyar pun kena pula. Sebab itulah ulama kata azab ini dia ada 3. Ni orang panggil dalam konteks selepas mati. Kalau sebelum mati tu ada juga, tapi azab tu kecil lah. Azab di dunia kan ada juga, sakit perut tu azab tu. Tapi kecil lah. Tapi hak beratnya dalam kubur ada juga, harap kita dapat nikmat lah. Lepas tu di pada mahsyar, kemudian dalam neraka. Tu 3. Sebab tu kita minta semua tu. Minta dalam kubur supaya tidak dikenakan azab, minta dipermudahkan hisab di mahsyar. Semua tu isyarat pada taksir pada azab Allah. Minta Allahumma ajirni minan nar. Minta supaya Allah jauhkan kita pada. 3 tu kita minta. Seperti mana disebut dalam hadis Nabi. Baik, seterusnya kita ambil sikit lagi. Minggu depan tak ada. Minggu depan tu tak ada kelas sebab maklum dah tu dah. Hari Sabtu pertama tu kita tetap lah tu. Mana tak ada, tetap tak ada. Kita tak ada. Baik. Pada hadis di atas, jadi disebut sebuah orang mati duduk dalam rumah, bahkan dari riwayat lain kata rumah yang tidak dibaca Quran, zikir paling tinggi lah tu Quran tu. Serupa kubur, Nabi kata. Kubur ni kan bukan tempat ibadat. Rumah ni tempat ibadat. Masjid tempat ibadat, rumah ni tempat ibadat. Sebab tu digalakkan kita sembahyang sunat di rumah.
Baca Quran banyak situ. Sebab dia tempat ibadat sebenarnya. Sebab tu kalau tidak beribadat, sebab kubur. Sebab apa kubur ni bukan tempat ibadat. Perbandingan Nabi buat. Pada hadis di atas, Nabi SAW telah menjadikan rumah orang yang berzikir sama seperti rumah orang hidup, dan rumah orang yang lalai daripada berzikir sama seperti rumah orang mati. Kubur lah maksudnya. Rumah orang mati itu kubur. Pada lafaz pertama, orang berzikir sendiri diposisikan sebagai orang hidup, dan orang yang lalai diposisikan sebagai orang mati. Maka dari keseluruhan, kalau kita gabung kedua-dua lafaz hadis itu, dia mengandungi pengertian bahawa hati orang yang berzikir seperti orang hidup di rumah orang-orang hidup, dan hati orang yang lalai, yang tidak berzikir di rumah tu, hati dia tu seperti mayat hak duduk dalam kubur tu. Di rumah orang mati tu makna kubur, bukan rumah mayat hospital tu, tidak tu. Ni maknanya kubur tu maksudnya. Atas dasar inilah, maka badan-badan orang mati adalah kubur-kubur bagi hati mereka. Ni badan tubuh kita ni, dia jadi kubur bagi hati yang tidak berzikir. Dan hati mereka padanya sama seperti mayat-mayat dalam kubur. Oleh kerana itu dikatakan, ni anak tidak tulis sini, sebab dia ni syair ni asal ni. Anak pun tidak itu, kita tak boleh baca. Lupa zikir kepada Allah adalah kematian hati-hati mereka. Jasad-jasad mereka adalah kubur bagi mereka sebelum mereka dikuburkan lagi. Ruh-ruh mereka sangat asing dalam jasad-jasad mereka. Tidak ada kehidupan bagi mereka, meskipun akan ada kebangkitan di alam baqa, di alam kekal di akhirat. Dikatakan pula, lupa zikir pada Allah adalah kematian hati mereka. Jasad-jasad mereka adalah kubur-kubur. Kubur-kubur tua, dia kata. Kubur lama lah maksudnya. Ruh-ruh mereka sangat asing terhadap kekasih mereka, namun ia sangat tenteram bersama sesuatu yang tercela. Maknanya orang yang tidak berzikir ni, dia selarah dengan sifat-sifat tercela. Kalau benar tak molek agak nak gah lalu, kita kata. Jadi gitu hati, bahaya tu. Hati orang tidak berzikir ni, kau nampak benar tak molek, jadi nak pergi buat selalu, minat selalu. Tapi hati orang berzikir, Allah jaga. Bila dia tengok benda tak molek, kadang-kadang tak jelas tak molek pun rasa tak sibuk. Tak tahu pun molek tak molek, rasa tak sibuk. Tu ialah tu kebaikan yang kita peroleh oleh kerana kita sentiasa ingat kepada Allah. Baiklah, Nabi ambil sikit lagi bawah ni selagi. Oleh kerana itu telah sah dalam hadis daripada Nabi SAW, larangan menjadikan rumah sebagai kubur bermaksud tidak dikerjakan salat di dalamnya, tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya. Dalam kitab Bukhari Muslim, satu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah sebahagian salat-salat kamu, maksudnya salat sunat, di rumah-rumah kamu. Ni Nabi kata, ij'alu min salatikum, min tu dipanggil min tabi'in lah. Jadikanlah oleh kamu min, mana sebahagian salat-salat kamu di rumah-rumah kamu. Dan janganlah kamu menjadikan rumah kamu itu sebagai kubur-kubur. Kuburan tu maknanya apa ni, kubur-kubur lah kita pun sebut gitu mufrad dia qabr, kubur. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih dia dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna asy-syaitan yafirru minal baiti alladhi yasma'u suratal baqarah tuqra'u fihi. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur-kubur, kerana syaitan syaitan lah ni bahasa Indonesia ni. Ada seorang ustaz ni, dia daripada Fatani, dia baca kitab, dia tanya ana, gapo dia setan? Anak kata, nak apa kata? Dia kata setan. Kita pun tengok, kata setan ni. dia tak biasa. Dia kata tadi dia duduk rumah sakit kepala, dia tengok. Kerana setan lari. Dia tak terletak syaitan itu. Ini tulis Indonesia ni. S-Isa kan? T-E-N-Tan. Setan. Maknanya syaitan.
Syaitan lari dari rumahnya, didengar padanya suratul Baqarah yang dibaca. Ini kelebihan antara khasiat surah Baqarah. Dalam Sunan Abi Daud dan selain Sunan Abi Daud melalui sanad yang hasan daripada hadis Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alai fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur, dan jangan jadikan kuburku sebagai perayaan, sebagai tempat perayaan. Hak ni makna pergi kubur Nabi tu buat sambutan. Cuma anaknya ialah ada, anak tak ingat ni, pernah anak baca dah lah. Perayaan ni sebagai satu sambutan hari mati Nabi tu. Hari mati Nabi. Ada yang kata kemungkinan makna begitu. Tapi hak ni hak zahir dia nya pergi kubur tu sebagai sambut kematian Nabi, pergi kubur buat sebagai sambutan. Itu tak boleh. Dia panggil haflah. Itu tak boleh. Nabi tak benar. Seperti mana pupuk Yahudi pergi kubur sebagai sambutan perayaan. Nak tahu pergi itu atas nama tahunnya. Tahunnya itu dia merujuk pada tarikh mati. Tak boleh. Tak boleh gitu. Itu bukan budaya agama kita. Dia tu termasuk dalam bid'ah tu. Dan berselawatlah oleh kamu kepadaku, kerana selawat kamu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Mana boleh pahala, duk mana pun boleh pahala. Mana gitu Syekhul Islam, anak pun habislah sebab apa ni poin selepas tu dia lain tu, kita habis sini. Syekhul Islam Abdul Abbas Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, bila mana dia menjelaskan tentang maksud jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Ini huraian daripada Ibn Taymiyah tentang hadis ni. Hadis yang bermaksud jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Kata Ibn Taymiyah, maksud hadis ni begini: jangan kosongkan rumah kamu dari salat, doa dan baca Al-Quran, agar dia tidak menjadi seperti kubur. Kan kubur ni dia sunyi daripada ibadat. Maka diperintah mengerjakan ibadat di rumah dan dilarang mengerjakannya di kubur. Berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara serta orang-orang yang meniru cara hidup mereka. Demikianlah kata Imam Ibn Taymiyah. Sebab tu kalau kita tengok dalam fiqh Syafi'i kan, dalam fiqh dalam mazhab Syafi'i, kalau kubur tu ada dalam masjid perlu dibongkarkan, kena letak luar. Kubur tu kena pindahkan. Itu disebut sebab dia akan mengganggu. Sebab anda tengok kubur ni ada di Gua Musa tu, sebuah masjid, kubur tu tengah betul-betul depan mihrab. Anak pernah pergi, dia tudung dengan plywood, dia buat plywood itu. Anak kata, akak boleh kalau saya nak tengok. Tak terlihat jaga dia ada itu. Anak pergi itu bukan waktu semaya. Dia akak, memang kubur ada batu nesah. Nama perempuan yang mati itu. Katanya dia tokoh lah dulu di Gua Musa itu. Adalah cerita macam-macam. Tu. Anak tanya dia, ni tanah ni mana dulu kubur dengan masjid ni? Dia kata kubur dulu. Dia kata apa ni, kubur dulu. Dia kata, nak kata berat benar tu. Dia yang gitu. Maknanya bila kata kubur dulu, selepas tu baru dia buat masjid. Tak tahulah ya dah kada. Engkau pocik pun anak tengok, anak tak lah mana tengok dia tu. Engkau orang tua. Dia kata gitu. Cuba tanya. Anak kata, atau kita tak kata gapo lah. Engkau dia hoyak pun tak jadi apa dia tu. Engkau dia macam cici masjid. Betul-betul depan merah. Tak jauh. Kau pernah pergi boleh tahu lah tu. Tahu tu memang tak molek lah. Hak kubur Nabi tu bukan dalam masjid tu. Bukan dalam masjid. Dulu sampai lah ni pun tidak dianggap masjid tu. Tu jangan silapkan lah. Kemudian seterusnya tu kita bincang dengan harapkan lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.